Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, murid-murid, kita masih lagi dalam bab 2, okey, iaitu faktor dan gandaan bagi subjek matematik tingkatan 1. Okey, baik. Pada video yang lepas, cikgu dah terangkan pada kamu tentang faktor dan juga faktor perdana. Okey, untuk video kali ini, cikgu nak habiskan untuk subtopik 2.1 berkaitan dengan faktor perdana, faktor sepunya terbesar. Okey, sebelum kita pergi faktor sepunya terbesar, kita nak lihat dulu apakah itu faktor sepunya. Okey, ingat lagi tak tentang faktor? Cikgu udang kaji sikit apa itu faktor. Okey, katakan kita nak cari faktor 18. Cikgu harap kamu ingat Okey, katakan faktor 18. Okey, 1 darab 18, 2 darab 9. Kemudian 3 darab 6. Okey, jadi faktornya apa? 1, 2. Langgar pula. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian nak tentukan faktor perdana, cikgu cakap macam mana? Bulatkan mana yang nombor perdana. Okey, itu berkenaan dengan faktor perdana dan juga ini faktor. Okey, sekarang ni faktor sepunya pula untuk hari ini. Senaraikan semua faktor 18 dan 24. Okey, untuk faktor sepunya tu apa maksud dia? Sama kan? Okey, kalau kita ada adik-beradik kembar, kita ada sifat-sifat yang sama, sifat-sifat yang sepunya, muka yang seiras. Okey, dia mesti ada 2 atau lebih. Sama juga dengan faktor sepunya. Kalau kita kata faktor sepunya, kita mesti adalah lebih daripada 1. Kita kena gunakan nombor yang lebih daripada 1 nombor. Maksudnya macam ini kan. Faktor sepunya kita kena lihat 18 dan 24. Baik, cuba kita senaraikan faktor sepunya 18 dan 24. Okey, 18 tadi cikgu dah senaraikan. Sekarang kita cuba senaraikan faktor bagi 24. Mula dengan 1 darab 24, 2 darab 12. 3 ada tak? Ada. 3 darab 8, 4 darab 6. Okey, 5 tak ada, 6 dah pusing balik kan. Jadi kat sini, di sini faktor bagi 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Baik, kita cuba senaraikan faktor 18 dan 24 ni Okey, sekarang ni dia kata adakah nombor yang disenaraikan merupakan faktor bagi 18 dan juga 24? Okey, ada nombor yang sama kan? Ada nombor yang tak sama. Baik, bincang dengan rakan anda ciri-ciri nombor itu berhubung dengan 18 dan 24. Okey, kita tengok mana yang sama. Kat sini 18 ada 1. 24 pun ada 1. 18 ada 2. 24 pun ada 2. 18 ada 3. 24 pun ada 3. Okey, 18 ada 6. 24 pun ada 6. Ada lagi tak yang sama? Tak ada kan? Jadi kat sini, kita lihat hasil daripada aktiviti penerokaan 2 didapati bahawa 1, 2, nampak? 1, 2, 3 dan 6 merupakan faktor bagi 18 dan juga 24. Dua-dua ada. Dua-dua ada faktor yang sama. Itulah yang dikatakan faktor sepunya. Apa dia faktor sepunya bagi 18 dan 24? Yang inilah faktor sepunyanya. 1, 2, 3 dan 6. Yang tadi ni. Okey. Adalah faktor sepunya bagi 18 dan 24. Okey. Sebab dua-dua ada faktor yang sama iaitu 1, 2, 3 dan 6. Itu yang dikatakan faktor sepunya. Senang kan? Faktor sepunya faktor yang sama. Dia mesti nombor dia lebih daripada 2. 2 atau 3. Dia tak boleh 1 saja. Kita nak bandingkan dengan yang mana kan? Dia mesti ada 2 atau lebih. Okey?
Baik, seterusnya kita lihat contoh 6. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. 24 dan 36. Kita nak tentukan adakah 6 boleh faktor sepunya 24 dan 36 atau bukan. Okey, kita tengok. Macam mana nak tentukan dia faktor ataupun bukan, kita kena perlu buat operasi bahagi saja. Okey, bahagikan dengan dua-dua nombor ni. 24 bahagi 6, 36 bahagi 6. Kedua-dua nombor ini, 24 dan 36, boleh dibahagi tepat dengan 6. Jadi, 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Senang je kan? Baik, contoh B. Ada 30, 40, 60 ni dia suruh bezakan, bandingkan untuk 3 nombor pula. Tadi ni 2 nombor. Ni 3 pula nombor. Sama juga cara dia, kita hanya perlu bahagikan 3 nombor ni bahagikan dengan 4. Okey, tengok salah satu nombor ni 30 ni kita dapat baki. Jadi kalau dah salah satu ni dapat baki, maka 4 bukan faktor sepunya bagi ketiga-tiga nombor ini. Walaupun salah satu je ada baki, dia tetap bukan faktor sepunya untuk ketiga-tiga ni. Faktor sepunya dia mesti sama untuk tiga-tiga ni. Okey? Okey, kalau ni dia bagi 4 pula nombor. Okey? Adakah 8 faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72? Sama juga, kita bahagikan semua dengan 8. Bila semua boleh bahagi 8, dibagi tepat dengan 8. Jadi 8 ini ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Okey? Senang je, kita kena bahagikan. Dapat jawapan tepat untuk kesemua, maka semua tu adalah faktor sepunya. Kalau tak tepat salah satu, dia bukan faktor sepunya. Baik, seterusnya ni contoh 7 ada dalam muka surat 35. Okey. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Jadi sebelum senaraikan faktor sepunya, kita kena senaraikan faktornya dulu. Okey, yang ini dia buat secara melintang. Okey, atau kamu boleh buat satu persatu beginilah. 20. Okey, buatlah satu-satu. 1 darab 20. 2 darab 10. 3 tak ada. 4 darab 5. Okey, ni sifir 20 untuk 20. 44 pula. Buat satu persatu. 1 darab 44. 2 darab 22. 4 darab 11. Okey. Untuk 56 pula. 1 darab 56. 2 darab 28. Kalau tak tahu, tekan kalkulator je. 56 bahagi 2 berapa? Kan? Okay. 3 ada tak? Oh, 3 tak ada. Jadi tak boleh tulis. 56 bahagi 3 mana ada dapat jawapan yang genap, yang tepat. Tak ada Jadi 4 darab 14. 7 darab 8. Seterusnya 64. 1 darab 64. 2 darab 32. 3 darab 16. 4 darab 8. Okey. Kita dah senaraikan faktor yang pertama, mesti senaraikan faktor dulu. Yang kedua, barulah bulatkan faktor sepunya. Okey, bulatkan mana yang sama untuk keempat-empat nombor ini. Semua mesti satu, mesti wajib. Faktor sepunya ni, nombor yang paling wajib adalah 1. Semua mesti ada 1. Apa-apa soalan mesti 1 tu termasuk faktor sepunya dia. Kemudian 2, 2, 2, 2 juga 4, 4, 4, 4. Jadi faktor semuanya adalah 1, 2, 4. Okey? 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 Okey. Baik, seterusnya kita nak lihat apakah faktor sepunya terbesar. FSTB. FSTB, faktor sepunya terbesar.
Okay, kita telah pelajari bahawa faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2 dan 4. Baik, kita dah belajar tentang faktor sepunya kan? Okay, tadi kita dah cari faktor sepunya 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2 dan 4. Antara faktor sepunya itu, 4 adalah terbesar. Okay, kita nak yang terbesar. Okay, antara 1, 2, 4 mana nombor yang paling besar? Nombor 4 lah. Jadi kat sini nombor 4 disebut sebagai faktor sepunya terbesar ataupun FSTB. Itu saja. Okay. Jadi FSTB ni kita boleh gunakan kaedah yang pertama menyenaraikan faktor sepunya. Kemudian kita boleh pembahagian berulang. Yang ketiga kita guna kaedah pemfakturan perdana. Baik, kita tengok contoh. Okey, contoh 8. Tentukan faktor sepunya terbesar. Apa tu faktor sepunya terbesar? Singkatannya kena ingat FSTB. Faktor sepunya terbesar. Okey. Kemudian tentukan faktor sepunya terbesar FSTB bagi 18 dan 24. Baik, kita sekarang ada 3 kaedah. Kaedah pertama, yang tadi cikgu cakap tu 3 kaedah ni. Macam mana cara yang guna ya? Kaedah menerai faktor sepunya. Kalau kaedah yang pertama, kita senaraikan faktor sepunya. Kita senaraikan faktor, kemudian kita bulatkan mana yang sama. Macam cikgu ajar tadi lah. Okey. Ada lagi 2 kaedah. Kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, ini yang paling famous sekali. Kebanyakan untuk cari FSTB paling mudah kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Contohnya soalan dibagi ni cikgu salin semula kat tepi sini. Bahagian berulang 36, 60, 60, 72. Baik, pembahagian berulang untuk tepi ni tepi ni kita kena gunakan nombor perdana. Senaraikan nombor perdana dulu. 2, 3, 5, 7, 11. Okey, biasanya kita bahagikan nombor kecil-kecil je. Okey? Katakan ni kan 36, 60, 72. Kita boleh bahagikan dengan 2 dulu. Okey, 36 bahagi ini bahagi 36 bahagi 2 kita akan dapat 18. 60 bahagi 2 kita akan dapat 30. 72 bahagi 2 kita akan dapat 36. Kemudian bahagi lagi. Sebab tu nama dia pembahagian berulang. Kita akan ulang lagi bahagi, ulang lagi bahagi. Baik, bahagi lagi. Bahagi berapa lagi ni? Nombor genap semua ni boleh lagi bahagi 2. Bahagi lagi 2. 18 bahagi 2, 9. 30 bahagi 2, 15. 36 bahagi 2, 18. Boleh bagi lagi tak? Boleh bagi 2? Tak boleh. Okey. Kita pilih pula 3. Boleh bagi 3? Boleh kan? Bagi 3 pula. 9 bahagi 3, 3 15 bahagi 3, 5 18 bahagi 3, 6. Okey. Bila sampai 3, 5, 6, kita boleh bahagi tak lagi? Boleh, tapi tengok kalau kita pilih nombor 3, 3 bahagi 3 boleh, tapi 5 boleh tak bahagi 3? Tak boleh kan? 6 boleh tak bahagi 3? Boleh. 6 bahagi 3, 2. Tapi disebabkan 1 ni tak boleh, kita kena berhenti setakat ini saja. Okey. Syarat dia kena ketiga-tiga ni boleh dibahagikan dengan satu nombor yang sama. Kalau tiga-tiga tak boleh, salah satu tak boleh, kita tak boleh teruskan pembahagian berulang ni. Kita berhenti setakat itu saja. Jadi, FSTB, faktor sepunya terbesar bagi 36, 60, 72 sama dengan apa perlu kita buat? Kita darabkan nombor yang tepi ni sahaja. 2 darab 2 darab 3. Dan kita akan dapat 12. Okey, ni 12. Okey. Okey, kalau kaedah pemfakturan perdana, cara dia senaraikan 48, 64, 80. Cari pemfakturan perdana bagi setiap nombor yang diberi. Kemudian tentukan FSTB dengan mendarab semua faktor perdana sepunya. Okey, yang ni kita kena cari gunakan nombor perdana, nampak 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3, kita akan dapat 48. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab. Semua ni mesti nombor perdana. Okey.
Semua ni nombor benar. Okey, cari yang mana yang sama. Kalau kita tengok sini, ni kan? 2, 2, 2, 2. Okey, kat sini kan? Dua-dua ni sama. Okey, kita potongkan dia. Kita ambil yang beza kat sini. 2. Ni Oh, ni soalan yang untuk yang ni Dua-dua ni, jadi kita ambil 2, 2, 2. Yang sama Yang ni kita abaikan. Ni tak nak. Okey, tak nak. Kita ambil yang ni 2, 2, 2, 2, 2. Kita buat 2 darab 2 darab 2 darab 2. Jadi dapat faktor sepenuhnya adalah 16. Ni 3 kaedah ni. Tapi yang paling popular kalau nak cari FSTB, senang kita guna kaedah pembahagian berulang. Kalau yang ni kena senaraikan banyak. Kalau yang ni kita buat begini. Okey? FSTB berhenti. Ingat berhenti bahagi apabila semua nombor tidak boleh dibahagi dengan salah satu nombor perdana. Okey, boleh? Baik, untuk yang terakhir, kita akan lihat bagaimanakah anda menyelesaikan masalah. Okey, ini menyelesaikan masalah melibatkan FSTB, penyelesaian masalah. Okey, contoh soalan. Pasukan pengangkap di sebuah sekolah mengadakan satu aktiviti kerja amal sebanyak 252 helai baju, 180 helai seluar, 108 pasang stokin telah diderma oleh ahli-ahli untuk diberikan kepada beberapa anak yatim. Semua barang itu dibahagikan sama rata dalam setiap bungkusan. Berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak? Okey, kata kunci ni paling banyak. Kalau perkataan paling banyak, maksimum, okey, tertinggi, okey, paling banyak, ini, okey, dalam ayat ada ayat-ayat macam ini, kamu kena cari FSTB sebab ada satu lagi subtopik iaitu GSTK. GSTK gandaan sepunya terkecil. Okey, itu minimum, terendah, paling sedikit. Itu bezanya. Okay, kalau dia kata paling banyak, kita kena cari FSTB. Contoh, ni kan. Okay, cari FSTB bagi 252, 180 dan 108. Digunakan kaedah yang ketiga. Yang tadi tu, kaedah yang ketiga tadi. Jadi dia berdarabkan 2 darab 2 darab 2 ni. Okay, yang sama kat sini adalah 2 dan 3. Jadi kat sini FSTB bagi 252, 180 dan 108 ialah 2 darab 2 darab 3 darab 3 ni Ni, semuanya sama ni. Untuk ketiga-tiga ni. Okey. Jadi jawapannya ialah 36. Okey. Kalau kami kena nak pasti lagi buat dalam bentuk macam ni. 152, 180, 108. Ni macam mana ni? Boleh tak kita gunakan pembahagian berulang? Dia tak cakap kan suruh guna kaedah apa? Kita cuba buat pembahagian berulang. Okey, 252 kita cuba guna sifar berapa? 2 lah. Okey. 126. 180 bagi 2 lagi. 90. 108 bagi 2. 54. Boleh bagi lagi tak ni? Boleh. Bagi dengan berapa? 2 lagi. 126 bagi 2. 63. 90 bagi 2. 45. 54 bagi 2.
27. Okey. Boleh bagi lagi berapa ni? Kita pilih sifar 3 pula 3 boleh tak? 63 bagi 3, 21. 45 bagi 3 boleh? Boleh. 15. 27 bagi 3, 9. Okay, kita boleh bahagi lagi? Boleh lagi. Bagi dengan berapa? 3 lagi. 7 lepas 1 bagi 3, 7. 9 bagi 3, 5. 9 bagi 3, 3. Ada tak sifar yang boleh bagi? Dah stop. Jadi FSTB nya sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 3. Cuba kita kira. Okey, betul lah. Jawapannya adalah 36. Okey. Okey. Itu sahaja pembelajaran kita untuk subtopik 2.1. Okey. Faktor, kita dah belajar faktor, faktor perdana, faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar FSTB. Ada berapa kaedah FSTB? Ada berapa kaedah FSTB? Ada 3. Okey. Apa dia yang pertama? Kita senaraikan. Kemudian yang kedua, kita buat pembahagian berulang seperti ini, pembahagian berulang. Dan yang ketiga, gunakan kaedah pemfakturan perdana. Inilah kaedah pemfakturan perdana. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pembelajaran akan datang. Okey. Bye. Assalamualaikum.